Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fakrul Muhammad bin Muhammad Farid. Warakum bitaqati ayat 19203998. Al-Yaum, pada hari ini kumpulan pertama akan membentangkan tajuk kami yang bertajuk Ahkamuz Zakah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan dengan makna zakat, takrif dia. Okey. Az-zakah الزكاة هو مأخوذة من الذكاء الشيء من الشيء يزكو أي زاد ونما وطهارة. Okay. Makna zakat, zakat ni diambil daripada perkataan zakah. Zakah syai'un yazku, iaitu membersihkan sesuatu, yang bererti menambahkan dan menyuburkan. Okey. Wa fi istilah liqadril makhsus min ba'di anwa'ul mal yajibu sarfihi li asnafi muayyanah minan nas 'inda tawafir syurutu muayyanah. Okey. Istilah perkataan ini ia digunakan dalam istilah syariat Islam dengan makna kadar yang ditentukan daripada beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan kepada golongan manusia yang tertentu apabila cukup syarat yang tertentu, yang kami akan sebutkan nantilah. Okey. Alright. Seterusnya, tarikhu masyru'iyatuha, iaitu sejarah pensyariatan dia. Syariat tu fi sanatul thaniyah minal hijrah kubal fardhu shaum Ramadan, iaitu zakat ni dia disyariatkan pada tahun kedua hijrah, iaitu sebelum sedikit daripada difardukan puasa Ramadan lah. Okey, pendapat ni adalah pendapat yang sahih berdasarkan pendapat yang sahih. Okey, seterusnya hukmuha wa daliluha, iaitu hukum dan dalilnya. Az-zakatu ruknun minal arkan al-islamiyah wa hiya thabitatu bil adillah al-qat'iyyah bihaitsu yakfur jahiduha, iaitu zakat ini ialah salah satu rukun Islam, arkanul Islam, yang amat penting, muhim. Terdapat dalil-dalil qat'i sama ada dari sudut dalalah ataupun thubut, kesabitan dia, yang menjadikan zakat termasuk di antara hukum-hukum jelas yang diketahui daripada agama dengan mudah dan orang yang menolaknya adalah kafir. Okey. Alright. Amal kitab faqalu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus solata wa atuz zakah. Sadaqallahu azim. Okay, dalam Quran, dalil yang Allah berikan bermaksud dirikanlah sembahyang dan keluarkanlah zakat. Ni surah Al-Baqarah ayat 43. Okey. Dan ada juga perintah tentang berulang-ulang dalam Quran, dalam ayat yang banyak. Ia disebut pada 32 tempat dalam Al-Quran. Okey. Wa amma sunnatu faqalun Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam 'alal khams syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj was shaum Ramadan. Okey. Ni hadis Nabi yang bermaksud Islam itu dibina atas 5 perkara, iaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan puasa bulan Ramadan. Adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Sabda Nabi SAW dalam hadis ni yang telah disepakati kepada Muaz radhiyallahu an sewaktu beliau diutuskan ke Yaman, yang dikatakan, kalau mereka mematuhi kamu dalam perkara itu, ajarkanlah mereka bahawa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil daripada orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Okey. Slide ni akan disamakan oleh rakan saya seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Tuan Azamuddin Syakir bin Tuan Mat. Seterusnya kita pergi ke syarat wajib zakat. Yang pertamanya ialah Islam. Fala tajibu wujubu mutalibatu fid dunya 'alal kafir. Tidak wajib ke atas orang kafir membayar zakat di dunia ini. Yang keduanya kita pergi kepada mulkiyatu nasab, iaitu pemilikan harta. Wahuwa haddun adna minal mal sayati bayanuhu wa tafsilu qawlu fi, iaitu jumlah harta dari setiap jenis pemilikannya. Yang ketiga kita lihat murur haulu qamri kamilan ala mulkiyatul nasab, iaitu
kaedah ataupun keadaan setiap tahun pemilikan harta. Fala zakatun fil mal muhma balighun illa ba'du murur am kamil alaihi. Tidak ada zakat dalam hartanya, tidak kira berapa hartanya, sehingga setelah mencukupi masa itu setahun. Dalilnya, laisa fi mal zakat hatta yahulu alaihi al-haul. Tidak mempunyai zakat sehingga 1 tahun berlalu. Fala yashtaritu haulu fi wujubu zakah hazihi amwal bal tajibu fiha fawzu tahsiliha au husulu alaiha. Tidak diperlukan 1 tahun untuk kewajipan zakat atas kumpulan ini, melainkan perlu bagi pemungut atau wakilnya sahaja. Az-zakah fil mal sabiyyu wal majnun. Ini adalah kumpulan yang dikatakan tidak perlu 1 tahun untuk kewajipan zakat. La yashtaritu liwujubu zakah fil mal bulugh sahibihi wala aqlihi wala rushdihi. Tidak menjadi syarat untuk zakat sekiranya ia tidak betul akal fikirannya dan ia tidak matang. Makna wujubuz zakah fi maliha wa innamal ma'na innal haqquz zakah muta'allaqu bi amwaliha idza takamilat fiha syara'ituhu fayajibu ala waliyyi kullu minhuma an yuaddi hadzal haqqu li ashabihi. Maknanya adalah bahawa anak lelaki yang tidak matang itu dan orang gila diwajibkan membayar zakat dari hasil wang mereka sendiri. Sekiranya mereka tidak membayar, mereka akan dihukum pada hari kiamat kelak. Fa in lam yakun lahu waliyun wajib ala sabi ba'dal bulugh wal majnun ba'dal afaqah. Sebaliknya, maksudnya adalah bahawa hak zakat berkaitan dengan wang mereka itu mesti ada orang yang dilantik untuk memenuhi hak mereka. Sekiranya mereka tidak mempunyai wali, wajib ke atas mereka membayar zakat orang yang tidak matang. Orang yang tidak matang itu setelah ia baligh, dan orang gila setelah ia sedar daripada kegilaannya itu. Seterusnya, dalil wujub zakat. Dalil wujubu zakah fi mal sabi wa majnun. Awalan qawluhu ta'ala khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Semua boleh tengok kat sini ya. Seterusnya, amwalul lati tajibu fiha zakah asasu alladhi yura'i fi dhalik. Harta yang mana zakat perlu dibayar. Asasul ladhi tata'allaku bimujabahu zakah bi amwali huwa sifah nimai fakullu mal qabilu linnamu wa ziyadah yata'allaku bihal haqquz zakah wa kullu ma la yuqbalu namu minal amwal al-jamidah la yata'allaku biha haqquz zakah. Asas yang berkaitan dengan zakat ini ialah kualiti pertumbuhan ataupun wang, yang makna kata wang itu semakin bertambah dan bertumbuh ataupun meningkat dengan baik. Ia dikategorikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakat sekiranya jika ia tidak menerima ataupun harta
harta tersebut tidak meningkat, maka ia bukan berkaitan dengan hak zakat. Contoh harta yang tumbuh dengan baik dan meningkat. Yang pertamanya ialah an-nuqdan, al-dhahbu wal-fiddah sawa kana mudarrawabina atau kana sabaik. Contohnya, 2 duit shilling, emas dan perak sama ada berlipat kali ganda atau mereka yang menggandakan. Contohnya, ataupun emas dan perak itu banyak ataupun pemiliknya yang menggandakan harta tersebut. Dalil, walladzina yanqnizuna az-zahba wal-fiddah wa la yanfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakan ke jalan Allah, mereka akan mendapat azab yang pedih di akhirat kelak. Anwa'u zahbu wal fiddah allati tata'allaqu biha zakah. Jenis emas dan perak yang berkaitan dengan zakat. Yang pertamanya ialah ad-dirham, al-fidyatu wad-dinaru zahbiyah. Dirham perak dan dinar emas. Yang kedua, selain itu, harta yang diwajibkan mengeluarkan zakat juga ialah al-an'am, iaitu haiwan peliharaan. Contohnya, wahyal ibili wal baqaru wal ghanam wa yalhaqu biha. Contohnya, yang diwajibkan mengeluarkan zakat ialah lembu, unta, kambing, biri-biri dan lain-lain lah. Seterusnya, az-zar'u was-thimar wa innama tajibu zakah fiha idza kanat mimma yaqtatahu an-nas fi ahwalihim al-'adiyah wa yamkinu idkharuhu duna an yufsidu wa dhalik min ath-thimar ar-ratbu wal-'inab wa min az-zar'u al-hintatu wasya'ir. Seterusnya iaitu zakat tanaman. Jika ia berasal dari tempat tinggal orang yang dalam keadaan normal, iaitu bermaksud berasal daripada masyarakat yang tidak susah, dan tanaman itu dapat disimpan tanpa merosakkannya. Contohnya anggur dan tamar. Selain itu, urudu tijarah. Tijaratu hiyal mal bil muawidah liwardu ar-rabhu wa hiya la takhtassu binu'i mu'inu minal mal, iaitu penawaran perdagangan. Perdagangan ini ialah perdagangan yang wajib mengeluarkan zakat. Perdagangan dengan makna kata menjaringkan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tertentu. Seterusnya, syurutu wujubu zakah fil urud. Syarat wajib zakat dalam keadaan. La tusbahu as-sal'u mamlukah urudu tijarah tajibu fiha zakah illa bisyartaini. Barang yang dimiliki tidak menjadi
barang dagangan zakat, kecuali ada dua syarat. Maksudnya barang yang kita miliki tersebut tidak perlu mengeluarkan barang dagangan yang kita miliki tersebut tidak perlu kita keluarkan zakat jika ada dua syarat ini. Yang pertama, an yumlikuhu bi'aqdi qiyahu audin kalba'i wal ijarah wal mahru wa nahwahu zalik falau mulkahu barisu aw wasiyatu aw habdu fala yasiru ardan tijarian. Bahawa dia memiliki barang tersebut dengan kontrak sebagai ganti. Contohnya seperti menjual, menyewa ataupun sebagainya lah. Yang kedua, an yanwi inda tumlikuhu at-tijaratu wa in tastamiru hadhihi an-niyah. Fa idza lam yanwa inda tamlikuhu at-tijaratu la yusbihu ardan tijariyan hatta walau niwal mutaja ba'da dhalik. Bahawa ketika dia memiliki barang tersebut, dia berniat berniaga dan niat tersebut berlanjutan. Sekiranya dia memiliki barang tersebut tetapi dia tidak berniat untuk berniaga, maka barang tersebut akan menjadi barang dagangan yang perlu kita mengeluarkan zakat. Okey, sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung pembentangan rakan saya di dalam tajuk seterusnya, iaitu nisab. Jadi dalam slide ni, nisab tu bermaksud wal hadul adna alladhi ya'tabiru wujuduhu syartan li ta'alluqi zakah bil mal. Bermaksud had minima yang kewujudannya dianggap sebagai syarat wajibnya zakat pada harta. Fa in lam tablagh qaituhu fi milki al-mukallaf hadha al-hadd lam tajibu zakah alaih. Kalau harta yang dimiliki ini dan yang diwajibkan ke atas dia untuk membayar zakat ini tidak capai tahap dia, tidak capai jumlah harta yang perlu dizakatkan, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Terusnya, dalam bab nisab ini ada 5 pecahan. Yang pertama adalah nisab naqdain, iaitu nisab emas dan juga perak. Yang kedua nisab al-an'am, iaitu binatang ternakan. Yang ketiga nisab al-zaru' was-samar was-thimar, iaitu zakat tumbuh-tumbuhan, zakat tanaman dan juga zakat buah-buahan. Yang keempat halwan nisab fi amwalil tijarah, zakat yang dikenakan kepada peniaga. Yang kelima an-nisab adan warikaz, iaitu nisab yang dikenakan kepada galian dan juga rikas. Jadi kita pergi ke tajuk yang pertama, iaitu nisab an-naqdain, al-dhahab wa fiddah, iaitu emas dan perak. Jadi poin yang pertama ni dia nak cakap tidak wajib zakat pada emas sehinggalah ia mencapai kadar 20 mithqal. Ini untuk emas. Dan untuk poin yang kedua ni dia nak cakap tidak wajib zakat pada perak sehinggalah ia mencapai kadar 200 dirham. Ini untuk perak. Tapi seterusnya dalil dia adalah, saya bacakan maksud dalam Melayu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu memiliki 200 dirham dan telah berlalu ke atas kamu 1 haul, yakni 1 tahun, maka wajib padanya 5 dirham. Tidak wajib ke atas kamu mengeluarkan zakat, iaitu zakat emas, sehinggalah kamu memiliki 20 dinar.
apabila kamu memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 haul, yakni 1 tahun ke atas kamu, maka wajib padanya setengah dinar. Apabila lebih daripada itu, maka perkirakanlah dengan hal ini. Maka kita boleh kira dengan matematik cara nak kira dia. Yang seterusnya adalah mahwa misqal. Apa itu misqal? Misqal ni ada dua. Yang pertama adalah misqal ajami, yang kedua adalah yang pertama misqal ajami, yang kedua misqal araqi. Misqal ajami ni adalah misqal yang bersamaan 4.8 gram, iaitu 20 misqal didarabkan dengan 4.8 gram bersamaan dengan 96 gram. Yang kedua misqal araqi bersamaan dengan 5 gram. Maka 20 misqal darab dengan 5 gram bersamaan dengan 100 gram. Lepas tu kita pergi dekat kotak yang bawah tu, al-ihtiyat fil amri an na'tamidu al-aqal. Maksud poin pertama ni, pilihan yang selamat yang kita kena gunakan adalah kita gunakan jumlah yang lebih sedikit, iaitu kita guna misqal ajami yang 96 gram. Sebab apa kita kena guna tu? Sebab demi menjaga kepentingan orang miskin. Lepas tu dengan nisab kita guna 96 gram ni. Yang poin nombor 2 itu dia kata nisab zakat emas ialah hasil darab di antara nisab dengan harga emas per gram yang bersamaan dengan 1440 dirak Syria. Jadi kita pergi ke slide terusnya. Syarat wajib zakat pada nisab naqdain haulain al-haul. Syarat wajib pada nisab zakat emas dan perak ialah cukup haul. Idza tukamilu nisab al-dhahab aw al-fiddah ala annahu ma awdahna ishturat fi wujub az-zakah fihi ay yumarru ala tamlikil mukallaf lahu. Maksud senang poin 1 ni nak cakap apabila sempurnanya nisab emas dan perak ni berdasarkan yang telah diceritakan tadi, maka kewajipan berzakat ini dia dikenakan apabila berlalunya pemilikan selama 1 haul, yakni 1 tahun hijrah. Yang mana sepanjang tahun tersebut harta yang dimiliki itu tidak kurang jumlahnya daripada kadar minima tersebut. Maksudnya dalam 1 haul tu yang wajib dikenakan bila dia dah melebihi syarat-syarat minimum tadi tu, barulah dia kena bayar zakat. Dalil dia daripada hadis riwayat Abu Daud, laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haul. Maksudnya tidak wajib zakat pada harta sehinggalah berlalu ke atasnya 1 haul. Maksudnya dia kena cukup 1 tahun hijrah. Seterusnya an-nisbah al-wajibah fi zakat naqdain. Kadar yang wajib bagi zakat naqdain. Idza milkil mukallaf nisab ahadun naqdain aw ma yazidu alaih. Maksud dia poin ni, apabila seseorang mukallaf itu memiliki nisab salah satu naqdain, iaitu emas ataupun perak, dan juga dia kadar nisab tersebut lebih daripada apa yang diwajibkan dan berlalu ke atas dia 1 haul, yakni 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2.5% daripada jumlah harta dia yang cukup 1 tahun itu. Dalil dia daripada hadis Ali radhiyallahu anhu, pada setiap perak itu wajib 1/4 daripada 1/10, iaitu 1/4 daripada 1/10 itu merujuk kepada 2.5%. Yang seterusnya adalah istibdalul amwaliz zakah atau tasarrufu fiha, menggantikan harta zakat dengan harta lain. La khilaf an zakah an-naqd
إنما تخرج نقدا ولا يصح للمالك أن يخرج بدلها سلعا تساوي قيمتها المقدر الوجوب فيها. Poin pertama ni dia kata tiada khilaf bahawa zakat wang hanya boleh dikeluarkan dengan wang. Pemiliknya tidak boleh mengeluarkan barangan lain yang sama nilainya dengan kadar yang wajib ke atasnya sebagai ganti. Maksudnya nak tak nak dia memang kena keluarkan duit dia untuk bayar zakat dia. Dia tak boleh nak bayar zakat tu dengan barangan dia sebagai ganti kepada wang yang perlu dibayar. Sebagai contoh rawak yang saya bagi, dia perlu keluarkan zakat 3,000 tapi dia tak nak bayar guna duit, dia nak bayar guna macam telefon dia, harga 3,000, dia nak bayar guna telefon dia. So tak boleh. Nak tak nak dia kena bayar zakat wang tu dengan wang tu sendiri. Dia tak boleh ganti dengan harta yang lain. Nisab yang kedua adalah nisabul an'am wa muqaddar wa ma yajibu fiha. Nisab pada binatang ternakan dan kadar yang wajib dikeluarkan. Dalam binatang ternakan terdapat 3 binatang ternakan, iaitu al-ibil, yakni unta, al-baqar, lembu, al-ghanam, yakni kambing. Yang mula-mula adalah unta. Fa in awwalul nisabuha an yamtaliku ar-rajul khamsah minha fala zakat fiha duna dhalik. Inna az-zakah tazdadu kullama izdadu adaduha kathirah. Tabqa dhabitan muhaddida ilaihi bayani. Bermaksud nisab unta ini bermula apabila seseorang itu ada 5 ekor unta dan tidak wajib zakat pada bilangan yang kurang daripada 5. Dan zakat itu akan bertambah sekiranya bertambah bilangan unta tu mengikut ketetapan tersebut, iaitu ketetapan dalam jadual ni, dalam jadual yang dalam slide ni, jadual dia, nisab dan kadar yang diwajibkan. Sekiranya dia ada 5 ekor unta, 5 hingga 9 ekor unta, maka kadar yang diwajibkan adalah 1 ekor kambing, yakni 1 ekor kambing syah yang perlu dia bayar. 1 ekor kambing. Syah ni adalah kambing jenis don. Dalam rajah tu ada gariskan jaza'ah don dan juga saniyah ma'az. Jaza'ah don ni maksud kambing biasa yang umur dia setahun. Saniyah ma'az ni kambing biri-biri yang 2 tahun. Seterusnya lah 10 hingga 14 ekor unta, maka wajib 2 kambing. Dan sehinggalah 120, maka dia wajib keluarkan 2 ekor hiqah. Hiqah ni adalah unta umur 4 tahun. Tapi kalau 120, kalau lebih daripada 120, nak kena berapa bayar kan? Okey, kat sini dia ada cakap kalau jumlah unta lebih daripada 120, maka wajib bagi setiap tambahan 40 ekor unta dikeluarkan iaitu bintul labun. Dan setiap tambahan 50 ekor unta dikeluarkan, kena bayar seekor hiqah. Ini bermakna kalau unta itu ada 170, maka wajib dikeluarkan selepas berlalunya haul 3 ekor bintul labun dan seekor hiqah. Sebab 170 ekor unta adalah 3 kali jumlah 40, 3 kali jumlah 40 dan sekali jumlah 50 ekor hiqah dan juga bintul labun. Kalau nak senang, tengok dekat dalam formula dalam kotak tersebut. 40 ekor unta darab dengan 30 bintul labun tambah dengan 50 ekor unta darab dengan 1 hiqah bersamaan 170. 170 ini akan terjadi sekiranya ada 3 bintul labun dan 1 hiqah. Kalau tak ada 3 bintul labun dan 1 hiqah, maka dia tak akan jadi 170. Sekiranya
bintul labun ini berkurang dan hiqah ini bertambah 1, maka dia tetap tidak akan jadi 170. 170 akan terjadi sekiranya ada 3 bintul labun dan seekor hiqah. Maka wajib dikeluarkan adalah 3 bintul labun dan 1 ekor hiqah yang perlu dikeluarkan dia. Baik, seterusnya contoh yang kedua, sekiranya dia ada 210 ataupun 220 ataupun yang selebihnya. Yang penting dia hasil tambah 40 ataupun setiap tambahan 50 ekor unta. Yang seterusnya adalah bakar, iaitu lembu. Had minimal nisbah adalah 30 ekor lembu. Tak wajib dikenakan zakat sekiranya dia mempunyai kurang daripada 30 ekor lembu. Kewajipan jumlah yang dikeluarkan akan bertambah mengikut ketetapan tertentu setiap kali bertambahnya bilangan lembu. Maksudnya bila kewajipan dia akan bertambah itu apabila bertambahnya bilangan lembu yang dia ada. Boleh tengok dalam jadual tersebut, nisbah dan kadar diwajibkan. Sekiranya dia ada 30 ekor lembu sehingga 39, maka wajib ke atas dia tabi' ataupun tabi'ah, yang bermaksud lembu yang umur setahun. Tabi' itu adalah lembu jantan dan tabi'ah lembu betina yang umurnya setahun. Sehinggalah kadar 119, iaitu bersamaan 2 ekor musinnah dan 1 ekor tabi'. Musinnah ini adalah lembu umur 2 tahun. Jadi apa yang perlu dia keluarkan sekiranya lebih daripada 119, iaitu 120 dan ke atas. Maka di sini kalau bilangan lembu itu lebih daripada 119, iaitu 120 lebih, maka setiap tambahan 30 ekor tu dia wajib keluarkan seekor tabi', dan pada setiap tambahan 40 ekor dia wajib keluarkan musinnah. Dalam formula ni 30 darab 6 tabi' tambah 40 darab 1 musinnah sama dengan 220. Maka wajib ke atas dia bayar 6 tabi' dan 1 musinnah yang perlu dia keluarkan. 220 ini akan terjadi sekiranya ada 6 tabi' dan 1 musinnah. Jika kurang salah satu ataupun terlebih salah satu, maka dia tidak akan jadi 220. Dia mungkin akan jadi bilangan yang lain. 220 hanya terjadi sekiranya mempunyai 6 tabi' dan juga 1 musinnah. Iaitu 30 darab 6 tabi' tambah dengan 40 darab 1 musinnah. Yang kedua adalah ghanam, iaitu kambing. Fala zakatu fiha hatta tablugh 40 ra'san. Tidak wajib zakat sehingga mencapai jumlah 40 ekor. Apabila cukup 40 ekor, wajib dikeluarkan seekor kambing. Kadar yang wajib itu bertambah setiap kali bertambahnya bilangan kambing berdasarkan ketetapan yang berikut. Ketetapan dalam jadual ini. Nisab dan kadar yang diwajibkan. Sekiranya dia ada 40 ekor hingga 120 ekor kambing, maka bilangan yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor syah. Ini kambing biasa umur setahun. Ataupun kambing biri-biri 2 tahun. Sehinggalah bilangannya 300 ekor kambing, maka wajib ke atas dia 3 ekor syah. Sekiranya dia lebih daripada 300, iaitu 301 dan ke atas, maka wajib ke atas dia membayar. Kemudian kadar yang wajib ke atas dia mengikut asas yang ditetapkan adalah setiap 100 ekor kambing. Bermakna setiap kali bertambah 100 ekor kambing, bertambahlah kadar yang diwajibkan, iaitu seekor kambing syah. Sekiranya dia ada 300 kambing, maka dia wajib 3 ekor syah. Sekiranya dia ada 400 atau 400, maka dia wajib tambah seekor kambing syah. Jika dia ada 500, maka dia wajib keluarkan satu lagi ekor kambing syah. Bermakna ada 5 ekor. 500 bersama dengan 5 ekor. Syurutu khasah liwujub zakah fiha al-aghnam. Syarat khas wajib zakat kambing. Kambing ni dia special sebab dia syarat khas dia. Yang pertama adalah hendaklah dia saimah,
iaitu dipelihara di padang terbuka pada kebanyakan masa, di mana kehidupan dan kesihatannya hanya bergantung kepada pemakanan di tempat terbuka itu. Bermaksud kambing tu dia cari makan sendiri dekat tempat yang terbuka. Yang kedua adalah ternakan ini dipelihara untuk diperah susu atau untuk dibiakkan atau untuk dapatkan daging, bukannya untuk bekerja. Kalau kambing ni dia digunakan untuk bekerja seperti membajak ataupun mengangkat barang, maka binatang tersebut tidak wajib dizakatkan padanya. Dalam dalil Rasulullah SAW bersabda, laisa fil baqaril awamili syai'un. Tidak wajib zakat sedikit pun bagi lembu yang bekerja. Walaupun Rasulullah mengatakan lembu, maka ia dikiaskan wa qiyasu 'alal baqari ghairuha. Ternakan yang lain juga dia dikiaskan. Maksud kambing dia dikiaskan daripada lembu ni. Syarat ketiga ialah tidak wajib haul bagi anak ternakan yang lahir sewaktu perkiraan haul. Oleh itu untuk diwajibkan zakat tidak disyaratkan berlalu 1 tahun daripada kelahirannya. Sekiranya binatang dalam pengiraan 1 tahun tu, sekiranya ada binatang yang baru lahir, maka dia tidak wajib dikira. Tak perlu dikira. Tidak wajib bagi dia untuk zakatkan. Sebab yang dizakatkan ni adalah binatang besar yang sempurna haul dia. Seperti yang dinyatakan tadi. Nisab yang seterusnya iaitu nisab yang ketiga adalah nisabul zara' wa thimar wa muqaddar ma yajibu fiha. Nisab tanaman dan buah-buahan dan kadar yang diwajibkan. Nisabul thimar aw zara'. Nisab buah-buahan dan juga tanaman. Ma la yaqilu an khamsah aw saqu kailan. Apa yang sama ataupun lebih daripada 5 wasaq. Wasaq ini bermakna 1 wasaq bersamaan dengan 60 gantang. Wajib dikeluarkan 1 gantang. Bermaksud daripada setiap 5 wasaq yang perlu wajib dikeluarkan bersamaan dengan 1 gantang. Ini dikira selepas ia dibersihkan daripada kulit, kotoran tanah dan juga debu-debu yang melekat. Dan juga selepas buah ini dikeringkan mengikut kadar kering yang biasa. Apabila penghasilan tersebut dia mencapai 5 ataupun lebih daripada 5 wasaq tersebut, maka barulah ia wajib diwasaq. Wajib dizakat. Kalau tengok dalam kotak tu ada formula 1 wasaq bersamaan dengan 60 gantang. 1 gantang ni mengikut ensiklopedia yang saya cari, 1 gantang bersamaan dengan 3.6 kilogram. Jadi kadar wajib zakat bersamaan dengan 5 wasaq iaitu yang minimum ataupun lebih. Contoh dia 60 gantang didarabkan dengan 5 wasaq. Maka 300 gantang hasil tanaman buah-buahan ataupun tanaman tersebut yang minimum. Setiap 300 gantang maka kadar yang diwajibkan adalah sebanyak 1 gantang daripadanya. Apa itu wasaq? Wasaq ni adalah sukatan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yakni bersamaan dengan 60 gantang pada zaman baginda. Al-qadr al-wajib fiha. Kadar yang wajib dikeluarkan. Setiap tanaman dan buah yang diairi dengan air hujan atau air sungai yang tidak perlu menggunakan usaha dan juga perbelanjaan pekebun tu, ataupun pokok tu dia ambil air dengan akar dia sendiri melalui hujan, bukannya daripada pekebun itu, maka zakat yang wajib adalah 10%. Bila cukup nisabnya, maka setiap 300 gantang wajib dikeluarkan 30 gantang, yakni 10% daripada 300. Itulah 30 gantang. Dan bagi setiap 900 liter wajib dikeluarkan 90 liter. Idza kana yasqa bil nawadhihi aw muharrikat aw nahwaha mimma yusabbibu
lizzara'i kalfatu wa nafqatu fa in zakatuhu inda idzin 5%. Maksud kat sini sekiranya uh, tanaman ataupun buah-buahan itu dia diairi dengan alat macam pengepam ataupun alat untuk siram pokok, seumpama macam tu, yang memerlukan pekebun tu sendiri. Maksudnya pekebun tu dia yang buat kerja untuk mengalirkan air tersebut, macam menyiramnya, maka zakat yang wajib adalah 5%. Maka setiap 300 gantang yang dikeluarkan tu wajib 15 gantang yang perlu dikeluarkan, dan bagi setiap 900 liter wajib dikeluarkan 45 liter. Maka dia setengah daripada 10%. Kalau boleh, ini adalah mudah untuk difahami. Tanaman dan buahan yang mana dia diambil airnya dengan akarnya sendiri, iaitu daripada hujan ataupun aliran sungai, maka dia perlu 10% wajib keluarkan daripada hasilnya. Sebagai contoh, 300 gantang didaratkan dengan 10%, maka 30 gantang wajib dikeluarkan. Sekiranya tanaman dan juga buahan itu dia diairkan dengan pengepam ataupun alat-alat, yang mana pekebun itu dia menggunakan tenaga dan juga perbelanjaan dia sendiri, maka wajib dikeluarkan 5% daripada setiap 300 gantang dan juga 900 liter. Dalil ni kat sini riwayat Bukhari an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fima saqatis sama'u wal uyun aw kana athariyan ushr wa fima suqiya bin nadhi nisful ushr. Maksud kat sini, pada tanaman yang diairi dengan hujan dan juga mata air, ataupun pokok yang diairi dengan hujan dan dengan akarnya, maka zakat ialah 1/10, iaitu 10%, dan tanaman yang diairi dengan pengepam, zakatnya ialah separuh, iaitu 1/10, iaitu 5%. Ma tajibu zakah thimar wa zaru'. Bila zakat tanaman dan buahan ini diwajibkan pada zaru', iaitu pada tumbuhan, la tajibu fiha zakat illa ba'da an yan'aqidu al-hab wa yashtadu wa la yashtartu istidad al-jami' bal istidadu ba'dahu kashtidadu kulluhu. Maksudnya zakat untuk tanaman ini dia tidak diwajibkan kecuali selepas bijian itu matang dan keras, dan tidak disyaratkan semuanya matang, cukup dengan matang sebahagian, maka sebahagian itu dia dianggap semuanya matang. Al-thimar, yang ini zakat buah-buahan, la tajibu fiha illa ba'da an yabdu salahiha an yadhharu nad'jiha bi'ihmar aw isfirar aw talawun hasiba ma'hud fi kulli thamar. Maksud dia, zakat buah-buahan ini dia tidak diwajibkan kecuali selepas ia mula menampakkan hasil, iaitu nampak kematangan dia, nampak buah tu masak dengan warna kemerahan ataupun kekuningan, ataupun buah tu dia masak mengikut warna yang mengikut buah itu sendiri masak, warna buah itu sendiri masak, maka matang sebahagian daripada buah itu dianggap matang keseluruhannya. Bai'u thimar wa zara' ba'da wujub zakah fiha. Menjual tanaman dan buah-buahan selepas dia diwajibkan zakat. Yang poin pertama tu nak cakap, apabila hasil tanaman dan buah-buahan ini dijual, yakni selepas wajib zakat padanya, tidak sah jualan pada bahagian yang diwajibkan zakat, kecuali apabila telah disukat dan dianggarkan berapakah kadarnya ketika ia telah dikeringkan nanti, iaitu dianggarkan kadar buah-buahan yang akan menjadi zabib ni kismis ataupun kurma. Begitu juga dianggarkan kadar hasil tanaman yang akan menjadi bijian yang telah bersih.
Ini sebab anggaran sukatan akan menjamin pengetahuan perkebun jumlah yang wajib dikeluarkan zakat. Poin yang kedua itu فالمستحب للحاكم أن يبعثوا من يخرص الثمار والزروع حين تجب فيها الزكاة. Maksud dia pemerintah dia disunatkan untuk menghantar orang yang boleh menyukat tanaman dan juga buah-buahan itu sewaktu zakat itu wajib dikeluarkan. Apabila pemerintah tak melakukan perkara ini, iaitu pemerintah tidak menghantar orang untuk menyukat, maka pemilik hasil tersebut, maksudnya pekebun atau pemilik hasil tu, dia mestilah menggunakan khidmat dua orang yang adil dan juga yang berpengalaman dalam menyukat hasil tanamannya dan menentukan kadar yang wajib dikeluarkan. Lepas tu barulah dia dibenarkan untuk menguruskan semua hasil tanaman yang ada padanya. Saya akan sambung bab iaitu haul wan nisab fil amwal tijarah. Haul dan nisab harta perniagaan, dan kita akan terangkan kadar yang wajib dikeluarkan. Okey. Wal ibratu bi bulugh al amwal at-tijarah nisaban akhir am min al bar'il bil matajirah. Okey, dekat sini nisab harta perniagaan dikira pada akhir tahun daripada permulaan perniagaannya. Okey. Fala yashtaratu bilughuha nisaban 'ainal bar' wa tijarah. Okey. Oleh itu tidak disyaratkan cukup nisab pada permulaan perniagaan. Wa bihaza ya'lamu an anil muradu bil hauli fi zakati tijarah murur am qamari ala tamliku as-sal'i bi niyyati tijarah. Okey, begitu juga ia tidak disyaratkan nisab tersebut cukup sepanjang tempoh haul. Dengan ini kita difahamilah bahawa maksud haul untuk zakat perniagaan ialah berlalunya 1 tahun Qamariah, maknanya 1 tahun hijrah. Pemilikan barangan dengan niat berniagalah dengan niat perniagaan. Okey. Illa idza kana tamlikuha binukur bilo nasiyan nisayan أو يزيد عليه فابدأ الحال في هذه الحالة من التاريخ تملك نصاب من نقود الذي اشتريت به عروض التجارة. Okey. Kecuali dia memiliki barangan perniagaan dengan menggunakan mata wang yang mencapai nisab ataupun lebih, maka haulnya dia bermula daripada tarikh pemilikan nisab mata wang yang digunakan untuk membeli barangan perniagaan tersebut. Okey. Seterusnya wabinai ala ma sabiqa fa in tajir yajru jaradan aman likulli ma huwa tahta yadahu min hadhil amwal allati yatajir biha. Berdasarkan kenyataan ini di atas kat peringkat pertama yang saya baca tadi, peniaga hendaklah melakukan inventory, check dia punya harta perniagaan tu, inventory terhadap keseluruhan barangan dagangannya lah yang berada di dalam tangannya, yang berada di dalam kuasa dia lah, yang dia miliki. Okey. ويقدر قيمتها وقت الجرد بقيمة الذهب بقيمة الذهب أو الفضة على ما مر. Okey. Dan dianggarkan nilainya dengan nilai emas ataupun perak, zahabu wa fiddah, yang telah disebutkan. Kalau cukup nisabnya, maka dia wajib mengeluarkan okey, tak sampai situ. Okey. Fa'in bulutin nisaban wajib an yakhruj rabu asyar, iaitu 2.5%. Okey. Dia wajib, kalau nisab dia cukup, maka dia wajib mengeluarkan 2.5% daripada nilaian tersebut sebagai zakat. Okey. Qimatu hazil amal az-zakah wa in lam tabligh nisaban lam yajib fiha syai'. Okey, kalau nisab ini tidak cukup, maka tidak wajib mengeluarkan apa-apa pun. Sewaktu mengira dan menilai hendaklah diperhatikan perkara berikut. Okey, perkara berikut adalah awalan ya la yadkhul fil umur tijariyah allati yajibu takwimuha athaf wa ma fil ma'nahu wal ajhizatu al mawjudatu fil mahalli li qasdu al isti'anah biha la liqasdu bi'uha fala zakatu 'alaiha muhimman bilaghatu qimatuha. Okey, awalan yang pertama,
Barang perniagaan yang wajib dinilai adalah tidak termasuk perabot dan yang seumpamanya lah. Begitu juga dengan peralatan yang terdapat di kedai yang digunakan untuk membantu perniagaan yang tidak diniatkan untuk dijual, ia tidak diwajibkan zakat walau berapa pun nilai dia. Dia cakap peralatan yang berada di kedai seperti apa? Tempat letak barang, gondola, sebagainya lah, benda-benda macam tu. Okey, yang kedua, thanian, yarhu fil amwal allati yajibu takwimuha kulli min ra'sul mal wa rubu' ma'an fayadomani ila ba'dahuma wa tuaddi az-zakah anil jami' falau bada'u tijaratuhu bima qimatuha alfal lirah as-suriyah wajib az-zakah anil kull. Okey, yang kedua ni, harta yang wajib dinilaikan ialah semua modal dan keuntungan. Keduanya dicampur dan zakat dikeluarkan berdasarkan jumlah tersebut. Kalau dia memulakan perniagaan dengan modal sebanyak macam dia cakap dalam ni, alfun lirah Suriah, 1000 lira Syria, dan pada akhir tahun ia mencapai keuntungan 5000 lira, maka zakat diwajibkan berdasarkan keseluruhan jumlah tersebut. Okey, itu dia. Okey, sekarang kita masuk ke al-wajib ikhrajuhu fi zakat tijarah, iaitu apa yang wajib dikeluarkan dalam zakat perniagaan ni. Okey. Alimna annahu idza halal haul ala tijarah qamatu urud bin nuqud ghalibun muta'amil bihi. Okey. Kita telah mengetahui bahawa apabila berlalunya haul perniagaan, maka hendaklah dinilai dengan mata wang yang digunakan di negeri itu. Okey. Fa iza balagtu nisaban az-zahabi au fiddati wajabat fiha az-zakah binisbati al-isnan wan nisf fil mi'ah. Okey. Kat sini dia cakap kita kena ikut dinilai dengan mata wang yang digunakan dekat negeri itu. Kalau ia mencapai nisab emas atau perak, zahabu au fiddah, wajib ke atasnya zakat dengan nisbah 2.5%. Itulah binisbati isnan wan nisf fil mi'ah. Okey. Seterusnya kita akan masuk hal takhruj hazil nisbah min ainul urud at-tijarah muqawwimah am al-qimah allati qawmat biha. Okey. Apakah zakat dikeluarkan dalam bentuk barang perniagaan ataupun pada nilaian dia? Okey, bentuk barang atau tidak, atau nilai. Okey. Dekat sini dalam mazhab ada 3 pendapat. Okey, yang pertama, yajibul al-ijraj yajibul al-ijraj mimma qawimat bihi al-urud li'anna al-urud at-tijarah laysat bi amwalil zakawiyyah fil asl wa innama sar kadzalika bi niyyat at-tijarah. Okey, yang pertama ni, wajib dikeluarkan nilai, ni pendapat pertama, wajib dikeluarkan nilai barangan dan tidak sah dikeluarkan dalam bentuk barangan perniagaan. Ini kerana barangan perniagaan pada asalnya bukanlah harta yang wajib dizakatkan, tetapi walakin ia dikenakan zakat disebabkan adanya niat perniagaan, niat nak berniaga. Dan zakat diwajibkan berdasarkan nilai barangan tersebut. Oleh itu zakat wajib dikeluarkan dalam bentuk nilai barangan. Inilah pendapat al-asah yang patut diamalkan dan difatwakanlah. Okey. Seterusnya yang kedua, yajib al-ikhraj minan nafsi salai at-tijariyati wala tajza'u al-qimah li'anna al-urud hiya sababu wujub zakah. Okey, yang kedua, pendapat kedua, wajib dikeluarkan dalam bentuk barangan perniagaan itu sendiri dan tidak sah dikeluarkan nilainya kerana barangan itu menjadi sebab ia diwajibkan. Okey, itu pendapat kedua lah. Yang ketiga, tak. Okey. Yakhiru bain al-ikhraj min al-qimah aw min nafsi al-urud li'anna az-zakatu tu'alliqat bihuma iza anna kalam minhuma sababu liwujubiha. Okey, pendapat terakhir ni, yang ketiga ni, diberi pilihan sama ada mengeluarkannya dalam bentuk barangan atau nilaian. Ini kerana zakat bergantung pada keduanya. Kerana keduanya adalah penyebab zakat wajib dikeluarkan. Itulah pendapat yang ketiga. Okey. Okey. Tanbih wal fadl nazar. Okey, ni dia nak cakap pasal perhatian apa tu? Dia suruh kita ambil peringatan lah. Haza wa yanbaghi at-tanbih huna ila annahu idza kunna
بجواز إخراج القدر الواجب في الزكاة من النفس وعروض التجارة فيجب الإخراج 2.5% من طول النوع نملكه من العروض. Okey, kat sini dia cakap dengan ini perlu diingatkan bahawa apabila kita mengatakan boleh mengeluarkan zakat perniagaan dalam bentuk barangan, maka diwajibkanlah dikeluarkan 2.5%, isnan wa nisf fil mi'ah tu. Okey, daripada setiap jenis barangan lah yang dimilikinya dan tidak sah dikeluarkan barangan lain yang sama nilainya dengan barang yang sepatutnya dikeluarkan. Okey. ولا يجزئ أن نخرج بدل القدر الواجب من النوع بقيمته من نوع آخر وكذلك يجب أن يخرج القدر الواجب من كل نوع من النصف الوسط منه ولا يجزأ أن نخرج الأكل قيمة والمعيب وما كسد سوقه ونحو ذلك. Okey. Begitu juga tadi dah terangkan kan. Okey. Begitu juga zakat wajib dikeluarkan daripada setiap jenis barangan perniagaan. Daripada jenis pertengahan lah kan. Wasit sederhana, tidak sah dikeluarkan barangan yang kurang nilainya, ada kecacatan, rosak yang sudah tidak laku dan seumpamanya. Itulah dia suruh beringat kepada kita lah. Okey, kita akan sambung pada nisabul al-ma'dinun wa rikaz wa ma yajibu fihuma. Nisab galian, barang galian dan rikaz dan apa yang wajib pada keduanya. Okey. Al-ma'dinun فنسابه نساب الذهب والألف نفسه إلا أنه لا يشترط لوجوب الزكاة فيه حولان الحول بل تجب الزكاة فور استخراجه. Okey. Kita start dengan galian lah kan. Ma'adinun. Nisabnya sama dengan nisab emas dan perak. Itulah dia cakap tadi, zahabun wa fiddah. Tetapi tidak disyaratkan haul, bahkan zakat wajib dikeluarkan segera selepas ia diperolehi. Okey. Fa iza istaraj rajul zahaban aw fiddah min ma'dinuhu wa balighu ma akhrajuhu min dhalika nisaban wajibu alayhi an yakhruj zakatuhu fawran binisbati rabul ashar ay 2.5% min al-majmu'. Okey. Dengan itu, apabila seseorang menggali galian emas atau perak dan apa yang diperolehi cukup nisabnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat pada waktu itu juga dengan kadar 2.5% daripada jumlah keseluruhannya. Okey. Okey, itu yang pasal ma'dinun, iaitu bahan galian. Seterusnya kita kepada rikas. Fa nisabu aidan nisabun naqdain wa la yashtaritu li ta'liqu zakah bihi mururu haul bal yajibu ikhraju zakatuhu fawran illa an miqdar alladhi yajibu ikhraju huna innama huwa al-jams ayu 20% fi mi'ah min al-majmu' ma qad ishtarajuhu. Okey, rikas pula. Nisabnya sama dengan nisab emas dengan perak dan tidak disyaratkan padanya berlalunya haul, bahkan ia wajib dikeluarkan segera selepas ia diperolehi. Maksudnya bila kita gali, cari, tiba-tiba terjumpa, kita kena wajib dikeluarkanlah segera selepas kita perolehinya. Okey. Kadarnya ialah 1/5 atau iaitu 20% lah daripada jumlah kesemua yang diperolehi. Okey, itu dia. Okey. Dalil dia, dalil dzalik ma rawahu Bukhari. Okey, pada hadis ni dia cakap ni wa fi rikazil khumus, iaitu pada rikas itu 1/5. Okey. Ia berbeza dengan jenis-jenis zakat yang lain kerana jalan untuk memperolehinya bila kita jumpa dia adalah tanpa bantuan ataupun perbelanjaan yang besar. Tanpa kita spend yang banyak lah. Oleh itu, hak golongan fakir padanya lebih banyak. Tidak disyaratkan haul pada galian dan rikas kerana keduanya dikeluarkan daripada perut bumi, daripada ard. Dan ia serupa dengan tanaman. Jadi, dia ambil zakatnya sebagaimana dia ambil zakat tanaman, iaitu sewaktu pengutipan hasilnya selepas ia dibersih dan diproses daripada kekotoran yang bercampur dengannya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اسمي عبد المنير بن محمد فوزي. رقم الجامعة I1 8 3 0 3 ثانية 9 5. اليوم سأشرح عن bab masarifuz zakah. Masarifuz zakah ini bermaksud pengagihan zakat. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan golongan yang berhak diagihkan zakat dengan firman-Nya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang mana bermaksud sesungguhnya sedekah-sedekah yakni zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanannya. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai suatu ketetapan yang datangnya dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat 60. Tab'an, al-mustahaqquna liz-zakah thamaniyah wahum al-fuqara, al-masakin, al-amiluna 'alaiha, al-mu'allafati qulubuhum, wa fir riqab, al-gharimun, fi sabilillah, wa akhiran ibnu sabil. Al-mustahaqquna liz-zakah, iaitu orang-orang yang berhak ke atas zakat, ada 8 golongan, iaitu yang pertama golongan fakir, golongan miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima hamba, keenam orang yang berhutang, yang ketujuh untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir untuk orang musafir. Al-awwal al-fuqara, jam'un faqir wa huwa man la malul lahu yaq'a mawqi'an min kifayatihi mut'iman wa malbisan wa miskinan kaman yahtaju ila 'asharah fala yaqdiru illa ala thalathah. Yang pertama, golongan fakir. Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta yang dapat menampung keperluan makanan, pakaian dan kediamannya. Sebagai contoh, dia hanya mendapat 3 lira sehari daripada 10 lira yang diperlukannya. Thaniyan, al-masakin. Jam'un miskin wa huwa man lahu syai'in yusaddu musaddan min hajatihi wa yaqa'a mawqi'an min kifayatihi walakinnahu la yakfih kama yahtaju ila 'asharah mithalan fala yajidu illa thamaniyah wa yu'ta ha'ula'i wa min qablihim kifayatil umri al-ghalibu 'ala al-ashi. Hadha wa mimma yanbaghi al-intibah ilaihi anna al-hajatu ila an-nikah min tamamil kifayati allati tu'khadh bi'ainil i'tibar inda taqdir ma ladaihi wa ma yahtaju ilaihi. Yang kedua ialah golongan miskin. Miskin ialah orang yang mempunyai harta tetapi tidak cukup untuk menampung keperluannya. Sebagai contoh, dia memerlukan 10 lira sehari, tetapi pendapatannya hanya 8 lira sahaja. Menurut pendapat yang sahih, kedua-dua golongan tersebut diberikan zakat yang mencukupi keperluan seumur hidup mereka mengikut jangka hayat yang biasa. Thalithan, al-amiluna 'alaiha humul 'amalul muwazzifuna al-wajibah alladzina yasta'inu bihimul imam li jam'i zakah wa tawzi'iha wa ha'ula'i yu'tawna ajratun mithlun amalahum alladhi qamu bihi
ولا يزاد لهم على ذلك ولا يجوز إعطاؤهم نسبة معينة مما يجبون إذ لا دليل على هذا في شرع الله تعالى وإنما هم أجراء فيعطون أجره مثل عملهم لا غير. Yang ketiga ialah golongan amil. Amil ialah pemungut hasil yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpul dan mengagihkan zakat. Mereka ini diberikan ganjaran yang setimpal dengan tugas yang dilakukan dan tidak harus memberi mereka nisbah tertentu daripada jumlah pungutan mereka. Ini kerana tidak terdapat dalil yang mensyariatkan sedemikian. Ba'da dhalik al-mu'allafatu qulubuhum wa hum muslimuna hadithu ahdu bil Islam yatawqi'u bi'i'ta'ihim an yaqwi islamahum aw hum muslimuna dhu wijahatun wa makanatun fi qaumihim yatawaqqa'u bi'i'ta'ihim islamu amthalahum aw hum muslimuna yaqumuna 'ala thughur yahmuna al-muslimin min hijmatul kuffar wa syarrul bighah aw yaqumuna bijabi az-zakah min qaumi ya'tadhiru yarsalu amalu ilaihim wa innama yu'taha ula'i sahman min az-zakah idza kana al-muslimuna fi hajati ilaihim wa illa fala yu'tawna syai'an. Golongan yang keempat ialah golongan mu'allaf. Mu'allaf ialah mereka yang baru memeluk agama Islam. Diharap dengan pemberian zakat akan menguatkan pegangan mereka kepada agama Islam. Begitu juga orang Islam yang terkenal dengan berkedudukan tinggi di kalangan kaum mereka. Mudah-mudahan zakat yang diberikan dapat menarik minat golongan mereka kepada Islam. Seterusnya, orang Islam yang berada di tempat yang berbahaya untuk melindungi orang lain daripada serangan orang kafir dan keganasan puak pelampau atau yang bertugas memungut zakat daripada penduduk yang tidak dapat dihantarkan amil kepada mereka. Mereka semua diberikan bahagian zakat sekiranya orang Islam memerlukan mereka. Jika tidak, mereka tidak perlu diberikan apa-apa pun. Khamsah wa fi riqab ay fi tahrir riqabul abid min ar-riq wal muradu al-mukatibun ay alladhi tu'aqadu ma'a asyadihim al-malikina lahum ala an yajlibu ilaihim aqsatan min al-mal fa idza aduha saru ahraran fayu'tawna min az-zakah ma ajizu an sidadihi min hadhihi al-aqsat. Golongan yang kelima ialah golongan hamba. Hamba yang layak menerima zakat ialah orang yang ingin membebaskan dirinya daripada perhambaan, yakni al-mukatib, iaitu hamba yang membuat perjanjian dengan tuannya apabila dia dapat memberikan sejumlah harta kepadanya. Hamba ini diberikan zakat untuk menampung kekurangan yang tidak mampu disediakannya. Ba'da zalik al-gharimun wa humul ladzi athqalatihim ad-duyun wa ajazu an wafaiha fayu'ta haula'i ma yaqdiruna bihi ala wafa'i duyunahum allati hallat ajalaha ma'a ma yakfihim mut'iman wa malbisan wa musakkinan syaritatun an yakunu qad astadanu li amrin mashru' fala yu'tawna min az-zakah illa idza kanu qad tabu min al-ma'siyah wa ghuliba 'ala adh-dhanni صدقهم في توبتهم. هذا ويدخل في هذا الصنف من استدان لدفع فتنة بين متنازعين فيعطى ما استدانه لهذا الغرض وإن كان غنيا يملك ما يفي به ذاك الدين
min malihil khas. Dan ada pun golongan yang keenam ini ialah orang yang berhutang. Orang yang berhutang bermaksud mereka yang dibebani hutang dan tidak mampu melunaskannya. Mereka diberikan zakat yang mencukupi untuk melunaskan hutang dan menampung keperluan makan minum, pakaian dan tempat kediaman dengan syarat mereka berhutang untuk tujuan yang halal. Termasuk dalam golongan ini ialah orang yang berhutang untuk menyelesaikan angkara yang timbul antara dua pihak bersengketa. Justru hutangnya untuk tujuan ini bolehlah dilunaskan dengan hasil zakat, sekalipun dia seorang yang kaya dan mampu melunaskannya sendiri. Go ba'da dhalik fi sabilillahi ta'ala. Wal muradu huna ar-rijalu ghazzah al-mutatawwi'un bil jihadi difa'an 'anil Islam wala ta'widu lahum wala ratibun fi malul muslimin fayu'ta kullu min ha'ula'i ma yakfihi wa yakfi man tajibu 'alaihi nafaqatihi ila an yarji' mahuma talat ghaibatihi wa in kana ghaniyan kama yu'ta ma yusa'iduhu 'alal jihadi min wasaili naqli wa hamali amti'ah wa adawatun harb wa ma 'ala dhalik. Dan adapun golongan yang ketujuh ini ialah untuk jalan Allah. Jalan Allah bermaksud sukarelawan yang berjuang mempertahankan umat Islam tanpa imbuhan dan gaji. Mereka dan tanggungannya layak diberikan zakat yang mencukupi selama ketiadaannya sehingga mereka kembali ke pangkuan keluarga. Sekalipun mereka kaya. Begitu juga perlu diberikan kemudahan pengangkutan untuk membawa barang-barang dan peralatan perang dan lain-lain bagi membantu mereka berjihad. Wa akhiran huwa ibn sabil. Huwa al-musafiru safran mubahan awil muridu li safrin mubah ay la ma'siyah fih walau linazihah fayu'ta ma yakfihi li safarihi aw fi safarihi dhahaban wa iyaban in kana yaqsudur ruju' nafaqatun wa murakkiban wa hamulatun in ajaza an hamali amti'atihi fa in kana 'asiyan bi safarihi aw fi safarihi la yu'ta min az-zakati illa idza taba wa ghulibu ala dhanni sadaqihi fi taubatihi. Dan ada pun golongan yang ke-8 ini iaitu golongan yang terakhir, yakni golongan musafir. Musafir ialah orang yang dalam perjalanan dengan tujuan yang diharuskan oleh syarak. Sekalipun untuk melancong, dia layak diberikan harta zakat yang mencukupi untuk perjalanan pergi dan balik. Begitu juga perbelanjaan, kenderaan dan binatang tunggangan untuk membawa barang-barangnya sekiranya dia tidak mampu membawanya sendiri. Namun jika bermusafir dengan tujuan maksiat, maka zakat tidak boleh diberikan kepadanya melainkan setelah dia bertaubat. Demikianlah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Pemberian zakat terbatas kepada mereka sahaja dan tidak boleh diagihkan kepada mereka yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اسمي مروان أيم الله علمان بن مزوان ورقم الطلاب أي 173 المسائل الاختارة للموضوع زكاة الراتب الشهرية. Akan membahaskan serba sedikit dan membincangkan serba sedikit tentang zakat pendapatan. في صورة المسألة dalam gambaran masalah tansha'u zakat ar-ratib syahri dakhala min mafhum zakat malil mustafad. Zakat pendapatan timbul daripada konsep zakat al-mal al-mustafad. Huwa wajib az-zakat 'ala al-mal al-mumtalikat al-muktasabah min 'aidatil a'mal bidun bay' باختصار يتم كسبها لأسباب خاصة بها مثل الرواتب والأجور والعلاوات والهدايا وغيرها. Ialah wajib bagi kita menunaikan zakat ke atas harta yang diperoleh dari hasil usaha tanpa sebarang proses jual beli. Secara ringkasnya, ia diperoleh dengan sebabnya yang tersendiri seperti gaji, upah kerja, allowance, hadiah dan lain-lain. Jaish fi dalil zakat ar-ratib al-syahri, di dalam dalil zakat pendapatan dalam qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Fi surah al-Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman dengan terjemahan, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Seterusnya fi hadis رواه حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جدته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة ملهوف. قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. Di dalam hadis yang telah diceritakan oleh Sa'id bin Abi Burdah dari bapanya, dari datuknya, dari Nabi SAW, sedekah ditekankan atas setiap Muslim. Lalu para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana dengan orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan? Beliau menjawab, dia beramal dengan tangannya sehingga dia bermanfaat bagi dirinya, lalu dia bersedekah. ومن أثار dan seterusnya ومن أثار صحابة رواه أبو عبيد عن هبيرة بن يريم قال عبد الله بن مسعود أعطانا سلة تحتوي على أشياء ثمينة يؤخذ منها في دفع الزكاة. Dalam asal para sahabat turut menjadi dalil kewajiban zakat pendapatan. Diriwayatkan daripada Abu Ubaid, diterima daripada Hubairah ibnu Yarim, beliau berkata, Abdullah ibnu Mas'ud memberikan kepada kami sebuah bakul yang berisi barang yang bernilai
diambil sebahagiannya untuk membayar zakat. Oke, seterusnya aqwalul ulama fihi. Hanafiyah anil mal mustafad yudhammu ila al-asl walau kana min ghairi nama'ih. وعلى هذا القول فيجب على الموظف أن يحسب الوقت الذي بلغ فيه ماله نصابا، فإذا حال الحول الهجري زكي جميع ما بيده حتى ما إدخاره في أثناء الحول من راتبه وجوبا. ومذهب الشافعي وأحمد أن المال المستفاد من غير نماء الأصل يحسب له حول مستقل. وعلى هذا القول فإذا بلغ المال نصابا حسب الموظف حول هذا المال وزكاه على رأس الحول، وما حصل له في أثناء الحول مما يذخره من راتبه فإنه يحسب له حولا مستقلا. فإذا حول كل قسط مما استفاده في أثناء الحول زكاه على هدد. ويجوز عند الشافعية والحنابلة أن يزكي المال المستفاد مع الأصل إن شاء ذلك، لأنه تعجيل للزكاة الواجبة في الحول وهو جائز عندهم. وأما مذهب مالك رحمه الله فهو كمذهب الشافعي وأحمد في الأثمان، وكمذهب أبي حنفية في سائمة الأنعام، فتحصل أن مذهبه في رواتب المسؤول عنها كالقول الثاني وهو قول الشافعي وأحمد. عند الفتوى di fatwa Malaysia hukmuhu wajib min muzakarah khas jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia fi 22 Yanawi 1997 di mana qasya az-zakah ar-ratib asy-syahri wa qarraratu an az-zakat ala dakhal al-amal ilzamiyah anil مستحقين أو الترجيح. أولا العامل العام للنصوص القرآنية التي تلزم الغني بدفع الزكاة كالدليل على الإيمان المرء وتمسكه بالدين. قال الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الثاني استبعاد الشرط النقل في دخل الزكاة أكثر انسجاما مع مفهوم العدلة، وذلك لأن فرض شروط النقل يعني النظام الزكاة يعطي فرصة للأغنياء لتجنب دفع الزكاة. يحدث هذا عندما يمكن لأي شخص أنفق بإسراف استخدام عذر عدم وجود مال متبقي في عام لدفع زكاة، في حين أن أي شخص مقتصد عن طريق أدخال المال من الدخل في السنة يتحمل زكاة، وهي بالتأكيد لا تعكس العدالة في نظام الزكاة نفسه، وفي الوقت لا يتطلب الاحتفال غير المسلمين لأن كل غني سيتحمل الاحتياجات الاقتصادية للمجتمع.
Pertama, faktor keumuman nanas Al-Quran yang mewajibkan orang kaya tentang kewajipan membayar zakat sebagai bukti iman dan kepatuhan seseorang kepada agama. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 267, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya, lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. Yang kedua, mengecualikan syarat haul dalam zakat pendapatan lebih bertepatan dengan konsep keadilan. Ini kerana dengan mengenakan syarat haul bermakna sistem zakat memberi kesempatan kepada orang-orang kaya untuk mengelakkan diri daripada membayar zakat. Hal ini terjadi apabila sesiapa yang boros berbelanja boleh menggunakan alasan tidak mempunyai wang yang baki dalam setahun untuk mengeluarkan zakat, sedangkan sesiapa yang berjimat cermat dengan menyimpan wang hasil pendapatan dalam setahun dibebankan dengan zakat. Ia sudah tentu tidak mencerminkan keadilan dalam sistem zakat itu sendiri. Pada masa yang sama, tidak mensyaratkan haul lebih meraihkan masalah umat Islam kerana setiap orang kaya akan menanggung keperluan ekonomi masyarakat. Jadi zakat ini perlu sebagai masyarakat, sebagai rakyat Malaysia, hendaklah membayar zakat mengikut fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa. Wallahu a'lam.